So nitrogen 5 tambah karbon 4 tambah sulfur 6 tambah negative 1 charge. Okay, so total jadi 16. Okay, antara tiga ni yang most electropositive carbon. So carbon central atom bonded to S, bonded to N. Okay, so kita tahu untuk resonan dia mesti ada at least satu multiple bond. Okay, jadi saya mulakan. Okay, tak apalah, kita distribute macam biasa dulu. Yang ni 4 minus 4. So ada 12 elektron lagi balance. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Okay, so carbon tak octet, jadi ambil daripada terminal atom. So saya ambil satu daripada sini. Satu lagi. Okay, daripada dua-dua daripada nitrogen. So dia jadi double bond, triple bond. So carbon octet, sulfur pun octet, nitrogen pun octet. So untuk resonan, dia ada charge kan. Okay, last time kita dah belajar calculation formal charge. So kita kena calculate formal charge. Selalunya kita kalau nampak dalam buku, dia buat macam bracket. Lepas tu dia buat negatif. Sebenarnya negatif ni charge untuk overall atom dalam molekul tu. So kalau kita dah belajar formal charge, okay, so saya suggest kita tak payah buat macam ni, kita buat calculation formal charge untuk setiap atom. Jadi meaning tak perlulah kita buat bracket tu. Faham kan? Dia sebenarnya dua yang samalah. Jadi sebenarnya kita buat macam tu lagi better lah compare dengan yang kita buat bracket tu. So ini. So kita calculate formal charge. Nitrogen 5 minus 1, 2, 3, 4, 5. 5 minus 5, 0. So ini 4 minus 4, 0. Sulfur 6 minus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Negative 1. Okay, so sekarang ni resonan ada multiple bond. Ada satu triple, satu single. Okay, so untuk menunjukkan resonan, kita kena lukis lebih daripada satu Lewis structure. Jadi, apa yang kita perlu buat, kita delocalize elektron ataupun kita gerakkan multiple bond. Multiple bond tu ada elektron, jadi kita delocalize, pindahkan. Okay, so kita pindah pergi mana? Dekat S. Okay, so triple bond ni pindah pergi S, dia jadi S double. C double S, double N. Sebab kita pindah satu je bonding daripada nitrogen tu. So jadi dua double. So kita distribute balik elektron 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8. So ada dua lone pair. Okay, kira formal charge. 5 minus 1, 2, 3, 6. 5 minus 6, negative 1. So yang ni 0, sulfur 0. So maksudnya negative 1 charge ni tadi dekat sulfur. Yang ni sekarang ni dipindah pergi dekat nitrogen sebab kita dah pindahkan. Okay, ada lagi tak Lewis resonance structure untuk NCS minus? Triple bond dekat S. Betul. Triple bond dekat S. So pindah lagi satu daripada double bond C dengan N pergi kepada S. So jadi triple bond dekat S. So ingat ya, double headed arrow ni. So single C, triple S. Mesti kita gunakan ke semua 16 elektron tu. So okay, octet semua. So calculate lah formal charge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Negative 2. 5 minus 7, negative 2. 4 minus 4, 0. 1, 2, 3, 4, 5. 6 minus 5, positive 1. Okay, so inilah resonan untuk NCS minus. Ada soalan? Ada. Okay, tak ada. Next. Okay, Alia, thank you buat untuk SO3. So, calculation valence electron. So, overall 24.
Okey, betul. Kita buat macam ni dulu. Kita distribute dulu dan kita nampak sulfur ni tak octet. So, bila sulfur tak octet, kita dah gunakan semua elektron. Jadi, tak ada choice yang lain. Kita minta daripada terminal atom. So, minta satu daripada terminal atom. Okey, kita dapat 2 single, 1 double bond. Okey, kita calculate lah formal charge. Soalan memang dia tak minta calculate formal charge, tapi selalunya selepas kita lukis apa tu, resonan ke Lewis structure ke, kita calculate lah formal charge. Okey, untuk yakinkan kita yang ini yang the most plausible Lewis structure. So ini formal charge yang 0 oxygen, 1 2 3 4 4 minus 6 minus 4 positive 2 negative 1 negative 1. Okay, so nanti kira formal charge untuk setiap resonance structure. So jangan lupa ada double headed arrow ni. Okay, so menunjukkan dia boleh structure pertama, kedua atau ketiga. So kalau tengok Alia buat yang first double bond dengan oksigen yang atas. Kemudian pindah oksigen yang kiri. Kemudian yang third structure oksigen yang kanan. Okay, so thank you Hanin. Hanin buat untuk PO4 3 minus. So PO4 3 minus ada 1 double 3 single bond. Okay, so sama je structure dia, ada 4 structure, cuma kita pindahkan double bond tu je. So ada 4 oksigen, jadi ada 4 kemungkinan resonance structure tu. Okay, so actually kalau dalam buku dia memang buat macam ni, dia buat kurungan, charge-nya dekat luar. Okay, tapi kita prefer calculation formal charge untuk setiap atom tu, jadi tak payah kita buat bracket tu. Okay, jadi kiralah formal charge untuk each atom dalam PO4 3 minus. Ini 0. So ini 0. 5 minus 5. 6 minus 7, negative 1, negative 1, negative 1. Okay, oksigen yang double bond tu 0. So meaning 3 minus tu datangnya daripada 3 oksigen yang single bond tu. Okay, so structure 1, 2, 3. Structure last ni kenapa? Sama je kan? Boleh padam. Structure last ni tak payah. Sama je dengan structure yang pertama. Jadi ada 4 structure lah. Pindah-pindah double bond P dengan oksigen tu. Madam, untuk triple bond tak payah Kalau kita buat triple bond, nanti P tu dia formal charge dia tak kosong. Okey madam. Oh, tadi tu triple bond ke? Yang saya padam tu? Madam. Oh, okey. Tak payah triple bond. Okay, HSO4 minus. Ni tak habis buat ni. So, hydrogen 1, sulfur 6, oxygen 6 times 4, 24 plus 1. So, overall sini 32. 32 electron. So, sulfur central atom bonded to 4 oxygen. Okay, salah satu oksigen tu akan bonded dengan hydrogen. Okay, so kita tahu resonan ada multiple bond. Jadi untuk dapatkan lowest formal charge untuk sulfur, so kita tahu sulfur ni 6 valence electron. Jadi yang sekarang ni keliling sulfur ni baru 4 single bond kan. Jadi tambah 1 untuk jadikan dia 5 tambah lagi 1. So jadilah sulfur ni 0 formal charge. Okay, kemudian kita distribute elektron. Terminal dulu. Okay, then kita kira formal charge untuk setiap atom tu. So sulfur tadi kita dah distribute, dia jadi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So dia jadi 0 formal charge. Okay, so oksigen yang double 0 formal charge. Oksigen single 6 minus 7 negative 1. Okay, yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0. Ini pun 0. So meaning HSO4 minus. Minus tu negative 1 tu untuk oksigen yang single bond. Jadi kalau bentuk macam ni, ada berapa kemungkinan Lewis structure yang boleh untuk HSO4 minus ni? 2 double bond oksigen. Okay, contohlah oksigen yang atas dengan oksigen yang sebelah kiri tu, oksigen 1 dengan 2. Kita boleh lagi buat oksigen banyak kan? Oksigen
Ni saya nambakan ni oksigen 1, ni oksigen 2, oksigen 3, oksigen 4. So boleh juga buat kita double bond oksigen 1 dengan oksigen 3. So lagi second resonance structure. Kemudian oksigen 2 dengan oksigen 3. Oksigen 1 dengan oksigen 4 pun boleh. Okay, so nanti lukislah resonance untuk HSO4- kita ubah position double bond tu. Yang penting dia ada 2 double bond, 3 single bond. Oksigen, hidrogen ni memanglah single bond lah. Madam, kalau 2 dengan 4 boleh? 2 dengan 4 boleh. Dia ada banyak gabungan lah tu, betul. 2, 4 boleh, 1, 4, 1, 3, 2, 3. Macam tu. Kita ubah position tu. Okey Adibah, kita pergi HCO2- ini sama macam tadi, lebih kurang macam tadi. So hydrogen 1, carbon 4, oxygen 6 times 2, 12 plus 1. So total 18 electron. So central atom carbon bonded to OH. Okay, so kena ada dah at least satu multiple bond. So saya buat double bond dengan oxygen. Kalau nak ikut step by step macam lukis restructure pun boleh. Okay, so sekarang ni oxygen double bond 0, formal charge. Oxygen single bond -1. Hydrogen 0, carbon 0. Okay, meaning -1 charge tu untuk oksigen yang single bond tu. Okay, lepas tu macam mana form resonance? Kita pindah double bond. So ini oksigen 1 yang double bond. Kita pindah kepada oksigen yang kedua. So carbon double O, single O. Okay, so sekarang ni yang oksigen yang ni yang jadi 0, yang ni yang jadi -1. Ada 2 je lah kemungkinan resonance structure untuk HCO2-. Sebab dia 2 je boleh pindah. Dia tak akan jadi double bond kan dekat hidrogen tu. Siapa nak tanya? Kenapa dia? Faham, Madam. Saya takut kan saya cakap seorang-seorang kan lepas tu tertidur ke. Oh, siapa yang tengah melukis ni? Tak apa, lukis-lukis. Saya pergi soalan lain. Ini kan senang bagi gambar terus. Okay, N3-. Buatlah ya siapa yang buat NO2 plus tu. N3-, 5 times 3, 15. Okay, 15 tambah 1, negative charge tu jadi 16. Okay, so dia mula dengan N, single N, triple N. Okay, betul. Okay, octet untuk semua. Okay, yang ni ada 3 kemungkinan resonance. Yang ni hubungkan dengan double headed arrow ya. Atas ataupun yang bawah. Mula-mula single, lepas tu triple. Okay, kemudian triple tu pindah pergi ke nitrogen yang sebelah kiri. Nanti dia jadi N double N, double N, 2 double. Lepas tu dia pindah semuanya pergi sebelah kiri jadi triple single pun boleh. Okay, so calculation formal charge dia dah calculate. So overall, okay, siapa yang buat ni Tak ada nama ni. Saya. Siapa saya tu? Fatihah. Berarti saya nampak tulis kat situ most plausible. N double N. Kenapa dia yang most plausible Sebab kalau yang triple bond tu dia ada negatif 2. Lepas tu yang tu pun negatif 2 juga. Lepas tu yang double bond tu je yang paling sikit charge dia tu. Dia rendah formal charge dia. Negatif 2 tu lagi besar kan? Okay. Sebenarnya kan untuk resonance ni dia campur antara yang plausible dengan tak plausible. Sebab itulah tadi saya nampak kamu buat kat situ tu. Tulis the most plausible. Memang yang triple bond tu tak plausible pun, tapi disebabkan dia nak tunjukkan formation formal charge kan. Jadi kita ubah juga dia punya position multiple bond tu. Oh, saya lupa. Yang kalau macam ni kan hari tu kita mention resonance tu ada 2 jenis. Satu equivalent, satu lagi non-equivalent. Okay, equivalent tu maksudnya macam ni lah. Dia, ni non-equivalent sebab dia triple, double, triple. Kalau equivalent yang macam SO3.
SO3. Ini equivalent sebab ada satu double, tiga single. Semua dia punya resonance tu ada satu double, tiga single. Ini equivalent. Yang ni pun equivalent. Satu, yang ni tak termasuk ya. Saya padam dah sebelum tersalah faham. Ada tiga je. Satu double, dua single. Satu double, dua single. Yang ni pun equivalent. Dia seragam equivalent. Yang ni tak equivalent sebab triple, single. Double, double, single, triple. Okay, itulah maksud equivalent resonance dengan non-equivalent resonance. Okay. Tadi, dah siap ke yang ni tadi ni? Tak buat dulu. Kita pergi N3 minus ni dah okey kan tadi? Dah okey. Okay, thank you Fatihah. Yang ni OCN minus. Okay, OCN minus carbon central atom. Yang ni trend dia sama macam yang awal-awal tadi tu. So, ada 16 valence electron overall. So, single dengan oksigen, triple dengan nitrogen. So, yang ni oksigen yang negative one charge. Kemudian pindah triple ni pergi sebelah kiri, dia jadilah double oksigen, double nitrogen. Okay. So, kemudian pindah semuanya, jadilah triple oksigen, single nitrogen. Okay je. So, OCN minus ni siapa yang buat ni? Saya, madam. Siapa saya tu? Aziz. Okay, tulislah nama, malu-malu pula. Aziz. Thank you Aziz. Kita pergi balik yang tadi tu. NO2+. So NO2+, yang ini yang ni sama macam yang tadi tu kan. Mula-mula triple, lepas tu kalau triple dengan double nanti dia jadi lebih kan. 2, 4, 6, 8, 10. Nitrogen jadi 10 ni. 2, 4, 6, 8, 10. Nitrogen tak boleh expanded. Okay, jadi sebenarnya dia adalah triple dengan single. Okay, so 1, 2, ada kurang satu lone pair. 2, 4, 6, 8. So dah jadi negative 1 formal charge tu. Okay, negative 1 is negative 1 formal charge. Yang ni 1, 2, 3, 4. 5 minus 4 positive 1. 1, 2, 3. Cukup ke? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Okay, betul. 1, 2, 3, 4, 5. 6 minus 5 positive 1. Positive 1, positive 1. So total dia ialah positive 1. Betul. Okay, lepas tu dia pindah satu daripada triple bond tu pergi dekat O, dia jadi double. Double O. Okay, ini betul. Salah juga. Yang ini triple bond, ni double. Okay, so lone pair ada 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ini jadi 0. Ini 0. Nitrogen yang jadi charge positif. 5 minus 4 positif 1. Okay, ada lagi tak satu structure lagi? Boleh lagi satu? Resonance? Boleh. Macam mana? Boleh. Triple bond belah kanan. Triple bond dengan siapa? Dengan O yang belah kanan. O single and triple O. Betul. Dia terbalik je dengan yang ni. So, yang ni negative 1, yang ni positive 1, yang ni positive 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6 minus 5. Okay, so itulah resonance. Okay, ada apa-apa soalan? Dah habis ni? Dah setengah jam untuk resonance. Saya nak masuk untuk 4.2. Ada. Resonance tak susah sangat lah. Macam ni je lah yang kita dah go through untuk soalan pasir yang hari tu kan. Soalan tu saya rasa macam okey je. Saya lah rasa. Okay, 4.2 tentang molecular shape and polarity. So shape
ditentukan oleh Lewis structure. Jadi kalau tak pandai lukis Lewis structure ataupun salah step dalam drawing Lewis structure, shape of molecule tu pun akan jadi salah. Kemudian nak tentukan molekul tu polar ataupun non polar mesti berdasarkan shape. Okey, jadi kesimpulannya kenalah daripada awal daripada drawing Lewis structure tu yang betul. Okey, so yang ini untuk hari ini saya cover untuk first learning outcome je dulu. So predict and explain the shape of molecule and bond angle in a given species. Untuk polarity nanti kita cover hari Jumaat. Okay, so yang ni yang daripada lecture kita belajar untuk basic molecular shape. 5 basic molecular shape: linear, trigonal planar, tetrahedral, trigonal bipyramidal dengan octahedral. Okay, linear ni macam pen ataupun apa-apalah yang lurus, linear. Okay, kenapa dia bentuk linear ni? Sebabkan oleh repulsion. So antara dua terminal atom ni dia tolak antara satu sama lain. Jadi daya tolakan yang paling jauh, yang paling dia tak sudut yang paling jauh, dia boleh elak berjumpa dengan terminal atom yang satu lagi tu ialah 180 degree. Okay, bila ada 3 terminal atom, so angle dia akan jadi semakin kecil lah sebab dia punya terminal atom dah bertambah. Jadi tolakan tu menyebabkan dia boleh form angle 120 degree. So kita panggil trigonal planar. Tri tu maksudnya 3, planar tu maksudnya plane, tapak. Tapak yang bentuknya segitiga, trigonal. Okey, yang ketiga tetrahedral. Tetra tu maksudnya Empat. Betul. Tetra tu maksudnya 4. 4 apa? Hedral? 4 bucu. 4 bucu. Okay. So, angle kita ada 4 terminal atom. Yang merah ni. So, angle between each terminal atom 109.5. Untuk angle ni mesti kena ingat ya dia punya value tu. Especially yang inilah, yang 5 basic molecular shape tu. Okey, kemudian tambah lagi satu terminal atom, kita akan ada trigonal bipyramidal. Okey, trigonal ni sama macam dalam trigonal planar tadi. Okay, ada satu tapak yang bentuknya segitiga. So antara tapak tu yang bawah ni yang ada 3 terminal ni. Yang ni 1, 2, 3. So bayangkan ni ada satu tapak bentuknya segitiga, jadi trigonal. Atas tapak tu ada satu puncak. Okay, macam kita nak buat kemah tu. So dia puncak kemah tu dia akan bergabung dengan 3 terminal atom dekat tapak tu. So dia membentuk satu piramid. Okay, so satu lagi dekat bawah tapak tadi tu. So maksudnya ada 2 piramid. That's why namanya bipyramidal. 2 piramid. So angle antara terminal atom di atas tapak tu 120, sama macam trigonal planar. Angle antara tapak dengan yang puncak kemah tadi tu, okay, sebabkan dia tegak jadi angle-nya 90 degree. Okay, so ada soalan? Tak ada? Tak ada. Okay, octahedral, okta 8. So ini 8 muka. Tapak ada 4 terminal atom. So angle between each terminal atom 90. Antara atas ni sama macam trigonal bipyramidal tadi. Untuk buat kemah tu kita ada puncak yang paling tinggi dengan tapaknya angle-nya 90. So bawah pun ada piramid yang sama, bentuk segi 4 tapak dia. Okay, so yang ni 5 basic molecular shape. Memang ni wajib kena ingat dia punya angle semua tu. So kalau dalam kelas kita buat model tu senang sikit. Okay, tapi tak semestinya semua terminal atom tu ada, tak semestinya semua terminal atom tu wujudnya dalam bentuk atom. Dia boleh juga jadi sebagai lone pair. Okay, jadi kita kena consider
ada 3 jenis repulsion yang ada dalam molekul. So yang the first one, repulsion between bonding pairs yang menyebabkan wujudnya bentuk 5 basic molecular shape tadi tu. So ada juga repulsion between lone pairs, antara dua lone pairs. Ini antara bonding pair, dan juga repulsion between bonding pair dengan lone pair. So yang paling kuat ialah repulsion between lone pair. Jadi kalau repulsion between lone pair yang kuat, dia akan tolak juga bonding pair, menyebabkan angle dalam molekul tu semakin kecil. Okay, dan bonding yang paling lemah ialah bonding between bond pair. So saya rasa ini pun dah ditunjuk kat dalam lecture. So yang ni contoh untuk repulsion between bonding pairs. So maksudnya tak ada lone pair pada central atom, hanya ada hidrogen. So hidrogen ni akan bentuk bonding dengan carbon. Jadi kita katakan setiap satu ni jenis repulsionnya ialah between bonding pairs. So disebabkan dia yang the weakest repulsion, jadi angle dia sama macam basic molecular shape tetrahedral 109.5. Okey. Dan contoh yang sama, kalau kita tengok arrangementnya sama ni. Dia ada 4, ni pun ada 4, ini pun ada 4. Cuma 4 tu dalam nitrogen, 1 lone pair. Warna merah ni, warna oranye ni lone pair. 3 lagi hidrogen. Kalau water, dia 4 juga susunan dia, tapi 2 tu lone pair, 2 lagi bonding pair. Okey, bila wujudnya lone pair, so kita tahu lone pair akan tolak, repulsion antara lone pair dengan bonding pair lebih kuat. Jadi disebabkan repulsion tu lagi kuat, dia akan tolak bonding N dengan H. Semakin merapat antara H dengan sebelah ni, so angle dia mengecil. Jadi 107.3. So kalau untuk water, ada repulsion yang paling kuat tadi tu, repulsion between dua lone pair. Disebabkan dua lone pair ni tolak jauh antara satu sama lain, so angle antara dua hidrogen ni jadi semakin kecil, 104.5. So kesimpulannya, bila ada lone pair, angle tu akan jadi semakin kecil. Nanti saya tunjuk model ni, kalau nampaklah kita go through dulu ini. Okay, so kita tadi ada ni, AB3 tak ada lone pair, no lone pair on central atom, ada 3 terminal atom. So namanya, yang ni yang tadi saya cakap arrangement yang sama ni kan. Arrangement dengan molecular shape dia berbeza. So arrangement dia 4, tapi molecular shape dia berdasarkan apa yang ada dalam molekul tu. Maksudnya ada 2 lone pair, 2 bonding pair, 1 lone pair, 3 bonding pair. Macam ni. Untuk AB3, B ialah terminal atom. Dalam ni A ialah central atom, B ialah terminal atom, E ialah lone pair. So meaning dalam yang pertama, AB3, so ada 3 terminal atom, no lone pair on central atom. Jadi arrangementnya sama macam molecular geometry, trigonal planar macam ni. A, B, 3. So angle between each terminal atom berapa ni? 120. Betul Anis, 120 degree. Bila adanya satu lone pair, satu lone pair dah ganti dengan satu terminal atom ni. So, kita tahu bonding pair ni akan ditolak oleh lone pair ni. So, dia tolak, jadi angle antara dua terminal atom ni akan mengecil. So, dia akan jadi kurang daripada 120. So arrangement, dia still lagi nama yang sama. Dia bentuk trigonal planar, tapi molecular geometry tu dah nama berbeza disebabkan wujudnya lone pair tadi tu. So namanya band shape. Band tu macam bentuk V. Band ataupun boleh juga panggil V shape. V shape. Kemudian kita pergi yang ketiga. 1, 2, 3. Yang ketiga, tetrahedral. So AB4 yang 109.5 tadi tu.
So arrangement sama dengan molecular geometry. Bila ada satu lone pair, dia dah jadi arrangementnya sama, kita still lagi arrange dalam tetrahedral. Cuma satu terminal atom tu dah digantikan dengan lone pair. Okey, dan molecular geometrinya pun dah tak jadi tetrahedral, namanya trigonal pyramidal. Okey, trigonal pyramidal meaning piramid. Ini piramid. Okey, bentuknya segitiga, trigonal. Okey, jadi disebabkan tolakan antara lone pair dengan terminal atom tu lagi kuat, angle dia akan jadi less than 109.5 degree. Okay, so arrangement yang sama, tetrahedral juga, tapi sekarang ni ada dua lone pair. Okay, tadi ni trigonal pyramidal ni contohnya NH3 tadi. Okay, kalau yang kedua ni ada dua lone pair, 2E, 2B. So dua lone pair, dua terminal atom. Tetrahedral arrangement, tapi namanya molecular geometrinya bend ataupun V shape, bentuk V. So angle dia akan jadi juga less than 109.5 degree. Okey, yang kelima untuk AB5, yang ini no lone pair on central atom, trigonal bipyramidal, sama dengan molecular geometry. Ini basic molecular geometry. Okey, trigonal bipyramidal ni kan tadi ada 3. Okey, dekat tapak ada B, so sini A. Okey, angle between each ni 120. Lepas tu kat atas ni ada 1 B. Okey, so angle between B dengan B dekat tapak tu 90 degree. Kat bawah pun ada 1. Okey, sekarang ni kita dah ganti satu terminal atom tu dengan lone pair. So kita akan gantikan yang puncak ni dengan lone pair. So bentuknya akan jadi distorted tetrahedral. Okey, ataupun nama gelamannya seesaw. Seesaw tu jongkan-jongkit tu. So kalau tengok ni macam jongkan-jongkit. Okey, yang seorang duduk dekat sini, seorang lagi duduk dekat sini. Ini kaki jongkan-jongkit tu. Okey, seesaw ataupun distorted tetrahedral. Macam tu. Ni A, yang ni B, B, so sini B, sini B. So sini lone pair tu. Okay, so distorted tetrahedral ataupun seesaw. Okay, kalau dua lone pair, so kita akan replace, kalau macam tadi kan distorted tetrahedral tu, kita akan replace dekat tapak tu. So kita akan replace satu lagi lone pair pada tapak yang sama. So kita akan dapat bentuknya ialah T shape. Bentuk T. Ni macam ni. Okay, tadi satu dah diganti, betul satu lagi ganti. Kemudian kita ganti satu lagi dengan lone pair, jadi ada 3 lone pair. Okay, so bentuk yang tinggal atas dengan bawah, kita nampak bentuk lurus. Jadi dia ialah linear. So molecular geometry dengan arrangement ni berbeza kalau dia ada lone pair. Yang ni yang paling banyak lah. Kemudian yang last one untuk octahedral. So ada 6 terminal atom. Kalau kita ganti satu dengan lone pair, so dia akan jadi tinggal satu je bentuk yang atas ni, piramid yang bentuknya segi 4, namanya square pyramidal. Okay, kalau kita ganti lagi satu dekat atas ni dengan lone pair, kita hanya tinggal tapak yang di bawah ni je. So tapak yang di bawah tu kita panggil planar. So square planar. So untuk nama setiap molecular shape tu kena ingat lah. Okay, sekejap ya, saya cuba tunjuk contoh dia. Ini dia punya summary lah untuk kesemua tadi tu. Oh, ini untuk determine shape. Shape untuk molekul tu, kalau dia bagi exact structure macam ni, so SOCl2 dengan SCl4. Kita akan lukis dulu Lewis structure. Okay, kita lukis Lewis structure. Daripada Lewis structure, kita nampak sulfur ni ada satu lone pair. Okay, satu lone pair. Kemudian 1, 2, 3.
3 bonding pair. So overall dia ialah 1, 2, 3, 4. 4. So kalau 4, arrangement dia, kalau basic molecular shape dia, arrangementnya ialah tetrahedral kan? Okey, tapi disebabkan ada satu lone pair, dia tak jadi dah tetrahedral. So macam ni tadi, A, B, 4 kalau tetrahedral. Macam kaki ayam ni. Okey, so kalau satu ni digantikan dengan lone pair, B yang atas ni, dia dah tinggal bentuk macam ni. Bentuk yang segitiga ni, so dipanggil sebagai trigonal pyramidal. So kenapa saya cakap kita kena bermula daripada bentuk yang asal tetrahedral tu? Sebab kita nak tahu dia punya angle. So angle tetrahedral 109.5. Tapi disebabkan ada lone pair tadi, dia akan jadi less than 109.5. So kalau untuk SCl4, so daripada Lewis structure kita nampak ada 4 bonding pair, 1 lone pair. So overall 5. So kalau 5 daripada basic molecular shape dia ialah trigonal bipyramidal. Trigonal bipyramidal kan macam ada 3 dekat tapak macam tu. Ada satu atas, satu bawah. Ni B, 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 AB5 kan, trigonal bipyramidal. Okey, sekarang satu tu dah digantikan dengan lone pair. So bila satu tu diganti dengan lone pair yang sini, yang ni. Okey. So molecular geometry ataupun molecular shape yang tertinggal ni kita nampak jadi bentuk seesaw. Okey, seesaw tadi tu yang seorang duduk dekat sini, seorang duduk kat sini. Ini kaki seesaw tu. Okay, so the angle-nya akan jadi less than daripada angle yang asal. So angle yang asal 120 yang dekat tapak ni, yang dekat tapak sini, so dia akan jadi less than 120. So angle yang atas dengan bawah ni asalnya 90 degree pun effect juga, so akan jadi less than 90 degree. Okay, so itulah tujuannya kita nak tunjukkan arrangement dengan molecular geometry ataupun molecular shape supaya kita dapat tahu angle dia akan jadi less than berbanding dengan angle yang asal. Okay, so nanti kita buat exercise ni untuk predict molecular geometry. Untuk molekul dengan ion ni, kita akan mula daripada drawing Lewis structure dan tentukan dia punya basic molecular shape. Baru kita tentukan molecular geometry setelah kalau dia ada lone pair dan angle dia.